ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pentingnya ASEAN bekerjasama untuk memastikan aktiviti ekonomi yang berterusan dan juga belajar dari krisis COVID-19 agar lebih bersedia untuk menghadapi kecemasan kesihatan masa hadapan. Kerjasama merentasi semua tonggak komuniti Titah Baginda perlu ditingkatkan untuk menguatkan kedayatahanan ASEAN. Untuk itu, Baginda menekankan kepentingan untuk mempercepatkan perdagangan intra-ASEAN dalam mempersiapkan pemulihan rantau ini pasca COVID-19. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan menyertai persidangan-persidangan video bagi sidang kemuncak khas ASEAN dan sidang-sidang kemuncak khas ASEAN Plus 3 mengenai wabak COVID-19 bersama para pemimpin ASEAN dan negara-negara rakan dialog Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Kedua-dua persidangan video khas tersebut berlangsung di Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Sidang kemuncak khas ASEAN berlangsung pada sebelah pagi dan telah dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020. Pada sidang kemuncak khas ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa perpaduan ASEAN kini lebih diperlukan dalam menghadapi cabaran baru yang dibawa oleh COVID-19. ASEAN Chair 2020. I'm grateful. Thank you, Mr. Chairman. I commend Vietnam for connecting us all together through this teleconference. I would also like to extend a warm welcome to Prime Minister Muhyiddin Yassin to this meeting. My appreciation to the Chairman of the ASEAN Coordinating Council, ACC, for his briefing on the work done in response to COVID-19. Mr. Chairman, we are all facing unprecedented times brought about by COVID-19 that demands ASEAN solidarity more than ever. However, despite the huge challenges we face domestically, we are also seeing many countries coming together in dealing with this serious situation. I would like to take this opportunity to thank Singapore and Malaysia and all those countries for the assistance given to us during these difficult times. It is important we should also complement each other's effort, including in areas such as testing for the virus and the sourcing of medical supplies. We should also continue to share information, experiences, and measures taken in managing this global health challenge and strengthening our coordination to help control the spread of the pandemic in our region. Equally important is managing public information, both to avoid panic and to counter the spread of fake and misleading news. On the socio-economic front, Brunei Darussalam has implemented measures which help our businesses, especially the micro, small and medium enterprises who are mostly affected. We are also preparing our people to be more resilient and ready to face the changing economic landscape post-COVID-19 to be able to achieve a swift recovery and a robust economy. During this difficult time, it is imperative to work together to ensure the production of goods is unhindered and supply chains remain open and connected.
This will maintain the flow of essential goods and services, as well as keep prices stable and economic activities alive. Looking ahead, we can learn from these crises and enhance our preparedness and collaboration for future health emergencies. ASEAN must also enhance cooperation across all its community pillars, including trade and investment, in order to strengthen the region's resilience. Accelerating intra-ASEAN trade has never been more urgent and important to enhance our efforts in preparing the region for the post-COVID-19 recovery. With greater effective effort, I am confident that ASEAN will emerge from this crisis united and stronger. Thank you. Dalam sidang ini, para pemimpin telah mendengarkan laporan daripada pengerusi Majlis Koordinasi ASEAN mengenai usaha-usaha ASEAN dalam menangani COVID-19 yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Pham Binh Minh, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Republik Sosialis Vietnam. Para pemimpin ASEAN juga telah meluluskan cadangan-cadangan ke arah menangani wabak COVID-19 termasuk penubuhan dana tindak balas ASEAN ke atas COVID-19, mewujudkan garis panduan yang seimbang sebagai tindak balas kepada kecemasan kesihatan awam, meningkatkan perhubungan dan kerjasama bagi menangani berita palsu, mengurangkan kesan ekonomi akibat COVID-19, meneruskan perlindungan sosial dan membangunkan rancangan pemulihan pasca pandemik. Sementara itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyeru agar negara-negara ASEAN dan Plus3 untuk mengembangkan peluang perdagangan dan pelaburan serantau ke arah meningkatkan kedaya tahanan sejagat terhadap kecemasan pada masa akan datang, justru mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasca COVID-19. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada persidangan video sebelah petang bersama para pemimpin ASEAN dan negara-negara Plus3 iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea bertemu bagi sidang kemuncak khas ASEAN Plus3. Sidang kemuncak khas ASEAN Plus3 ini dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuong, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN Plus3. Ini diikuti dengan ucapan-ucapan daripada Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea selaku penyelaras negara-negara Plus3, Tuan Yang Terutama Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepun dan Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China. Semasa sidang kemuncak khas ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan kepentingan kerjasama erat di antara ASEAN dan negara-negara Plus3 dalam menghadapi kecemasan kesihatan global ini. I'm pleased with the cooperation and coordination between our countries, and would also like to thank those that have provided support to Brunei Darussalam. ASEAN can greatly benefit from the expertise of our partners and welcomes capacity building in strengthening our public health system, as well as assistance in sourcing medical supplies. We should also continue sharing timely information on our response efforts, so we are coordinated in our approaches to contain the pandemic domestically and preventing it from spreading in the region. Mr. Chairman, COVID-19
has brought about extensive socio-economic impacts, which must be addressed together. To ensure our people's security and livelihood, it is important to enable the uninterrupted flow of essential goods and services. We should therefore work to ensure that the production of goods is unhindered, supply chains remain open and connected. Dalam persidangan ini, para pemimpin negara-negara PLAS3 telah berkongsi maklumat dan pengalaman masing-masing, termasuk inisiatif-inisiatif mengekang penularan wabak, inisiatif kesedaran awam dan perawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit yang telah dijangkiti wabak COVID-19. Persidangan-persidangan khas ini telah meluluskan deklarasi dan kenyataan bersama. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 136 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Selasa 20 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan dengan 14 Harbulan April 2020 Masihi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah dari pusat pengasingan kebangsaan pada hari ini. Oleh itu, jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal 107 orang. Manakala jumlah kes aktif yang masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan pada ketika ini juga kekal seramai 28 kes, di mana 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 85 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,390 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 183 sampel yang telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 10,350 ujian. Setakat ini, seramai 57 bekas pesakit yang telah dikenal pasti untuk diuji semula bagi virus SARS-CoV-2, iaitu di kalangan mereka yang telah sembuh dan keluar dari pusat pengasingan kebangsaan melebihi tempoh 11 hari. Hasil keputusan ujian pada hari ini menunjukkan seramai 3 orang lagi bekas pesakit didapati positif. Ini membawa kepada jumlah keseluruhan seramai 11 orang positif semula dan 42 orang kekal negatif. Manakala 4 orang lagi masih menunggu keputusan ujian. Kesemua mereka yang didapati positif semula telah dimasukkan kembali ke pusat pengasingan kebangsaan untuk penyiasatan lanjut. Selain itu, kontak keluarga terdekat mereka juga dikehendaki untuk menjalani ujian makmal dan dikuarantin semula selama 14 hari. Setakat ini, Alhamdulillah, hasil daripada ujian yang telah dijalankan di kalangan kontak keluarga terdekat mereka adalah semuanya negatif. Alhamdulillah, statistik dan keadaan wabak COVID-19 pada beberapa hari kebelakangan ini menunjukkan keberhasilan usaha-usaha pengawalan yang telah dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk terus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan. Walaupun negara kita belum melaksanakan sebarang tegahan pergerakan seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara lain, namun orang ramai adalah diingatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing dan mematuhi larangan perkumpulan ramai atau mass gathering yang ada pada masa sekarang yang telah dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.
Sekali lagi, orang ramai diingatkan dalam membuat kegiatan aktiviti fizikal dan bersukan seperti di stadium atau di tempat rekreasi, mestilah mengamalkan penjarakan fizikal dan menghindarkan dari berkumpul sama ada sebelum, semasa dan selepas membuat aktiviti fizikal dan bersukan serta segera beredar setelah selesai. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Kempen derma peralatan komputer usaha menyokong pembelajaran dalam talian bagi penuntut sekolah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam usaha membendung penularan COVID-19, pelbagai pihak terus menyalurkan sumbangan dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam menyumbang RM2,200. Sumbangan diserahkan oleh Pengiran Hajah Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaluddin yang dipertua persatuan berkenaan. Sementara syarikat VSL Sistem Sendirian Berhad menyumbang RM2,000, semua sumbangan diterima oleh Dayang Sufinah binti Haji Serudin, pemangku pengarah pentadbiran dan kewangan Kementerian Kesihatan. COVID-19 merupakan virus baharu dan segala maklumat tentangnya masih belum mencukupi. Namun apa yang diketahui pada masa ini, sesiapa yang dijangkiti dalam 80% akan mengalami gejala atau simptom yang ringan. Bagaimanapun, sebilangan kecil kes jangkitan boleh mengalami komplikasi seperti radang atau jangkitan paru-paru yang teruk atau jangkitan darah berkuman dan kes-kes ini boleh membawa kepada kematian. Golongan yang berisiko tinggi termasuk yang berusia 70 tahun ke atas tanpa mengira masalah kesihatan. Manakala yang berusia 70 tahun ke bawah dan mempunyai masalah kesihatan juga termasuk golongan berisiko tinggi. Perkara tersebut dinyatakan oleh Dr. Muhammad Rizal bin Dr. Haji Sabri, Pegawai Perubatan Kanan Kementerian Kesihatan semasa ditemu bual bersama RTB. Penyakit jantung, okey, yang ada penyakit kencing manis, okey, yang pernah ada stroke, okey, dan yang tekanan darah tinggi, yang berat badan berlebihan, okey, dan juga termasuk imunisasi badan yang lemah seperti kemoterapi, okey, penggunaan perubatan steroid berpanjangan, okey, dan yang akibat HIV dan AIDS, okey. Dan juga termasuk wanita hamil. Golongan yang berisiko tinggi jelas Dr. Muhammad Rizal sememangnya berpotensi dijangkiti COVID-19, malah yang tidak berisiko tinggi dan mempunyai masalah kesihatan juga berpotensi dijangkiti. Turut dikongsikan perbezaan kesan virus COVID-19 kepada golongan berisiko tinggi dan tidak berisiko tinggi. Kesannya kepada kumpulan berisiko tinggi adalah dari segi komplikasi. Seperti yang disebut awal tadi, kebanyakan kes-kes tersebut mengalami gejala ataupun simptom ringan sahaja dalam 80%, ya. Tetapi yang kes-kes yang kecil itu yang boleh mengakibatkan komplikasi, lazimnya daripada kumpulan yang berisiko tinggi. Jadi kebanyakannya orang yang tidak ada masalah kesihatan mungkin tidak akan kira develop komplikasi lah, seperti yang boleh membawa kepada maut. Menurut Dr. Muhammad Rizal lagi, COVID-19 boleh merebak melalui titisan air atau droplets. Jadi yang penting yang pihak Kementerian Kesihatan selalu menasihati adalah jika tidak perlu keluar dari rumah, jangan tak keluar.
Yang perlu keluar, contohnya yang untuk membeli barang rumah ke makanan, perlu diamalkan penjarakan sosial atau fizikal, kerap mencuci tangan, dan kalau merasa kurang sihat, memakai penutup mulut dan hidung lah, face mask lah. Elakkan dari perhimpunan. Kalau dapat pun mengguna kemudahan seperti telefon, di internet jika perlu menghubungi ahli-ahli keluarga ataupun kawan lah. 2 orang lelaki tempatan ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei kerana dipercayai terlibat dengan 4 kes curi di beberapa buah kawasan berasingan. Inspektor Polis Percubaan Nur Aimi Bazilah binti Haji Ramli, Pegawai Penyiasat Jenayah dan Lalu Lintas Balai Polis Brakas, menjelaskan mengenai kes tersebut. Bertindak atas kejadian curi yang dilaporkan pada 4 Mac 2020, keanggotaan Balai Polis Brakas berhasil menahan suspek-suspek bernama Muhammad Azim Wan Adika bin Jaludin berumur 21 tahun dan suspek kedua bernama Muhammad Nur Shazwandi alias Amir Nurizal bin Sarozi berumur 22 tahun. Kedua-dua suspek tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Kejadian berlaku sekitar bulan Februari dan April 2020. Balai Polis Brakas menerima 2 laporan kecurian di salah sebuah sekolah agama di kawasan Madang. Siasatan yang dijalankan mendapati suspek dipercayai mengambil beberapa barangan milik sekolah. Manakala kejadian ketiga berlaku sekitar bulan Mac 2020 sekitar jam 3 subuh. Suspek kedua pergi ke rumah jirannya di kawasan Kampung Madang dan melakukan curi 3 biji rem berserta tayar. Manakala kejadian selanjutnya melibatkan suspek kedua dipercayai melakukan curi ke atas sebuah kereta Toyota Super Kijang di kawasan letak kereta Sungai Akar Central. Suspek memandu kereta tersebut dan menyembunyikannya di kawasan Jalan Pasir Brakas dengan dibantu oleh suspek pertama. Kedua-dua suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan pada 8 April 2020 bagi pertuduhan di bawah Seksyen 457 iaitu menceroboh rumah di waktu malam dan Seksyen 380 mencuri di dalam bangunan Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Pihak mahkamah menjatuhkan hukuman pemenjaraan selama 2 tahun serta 1 sebatan terhadap suspek pertama dan 2 tahun 4 bulan serta 1 sebatan kehadapan suspek kedua dan hukuman bermula dari tarikh 8 April 2020. Orang ramai sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dialu-alukan bagi menderma komputer riba dan tablet sama ada baharu atau terpakai menerusi kempen derma peralatan komputer. Kempen yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Kementerian Pendidikan ketika ini dihasrat bagi menyokong pembelajaran dalam talian atau online learning bagi penuntut-penuntut sekolah. Kejayaan kempen ini dihasran akan dicapai melalui pendekatan Hall of Nation dengan sokongan padu daripada para pelajar, ibu bapa, kementerian-kementerian akademia, sektor swasta, NGO dan orang ramai. Di daerah Brunei dan Muara, sumbangan peralatan tersebut boleh dihantar ke Blok A, Kampus IBTE Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara. Manakala daerah Blythe pula di Kampus IBTE Jeffrey Bolkiah, Kuala Blythe. Harapan pihak AITI daripada kempen ini dihasratkan dapat memberi peluang kepada para pelajar terutama yang tidak mempunyai peralatan ICT untuk meneruskan pembelajaran mereka dalam talian. Orang ramai serta pihak swasta adalah dialu-alukan untuk sama-sama menderma komputer, laptop ataupun tablet sama ada yang baharu ataupun yang sudah terpakai. Pihak AITI akan menjalankan pemeriksaan ke atas peralatan-peralatan komputer yang disumbangkan bagi memastikan ia memenuhi spesifikasi minima yang diperlukan. Peralatan yang didermakan akan diperbarui melalui proses diagnosis sistem, format semula dan pemasangan aplikasi tertentu bagi tujuan pembelajaran dalam talian. Proses ini akan dikendalikan oleh para pelatih kerja ICT yang terdiri daripada para graduan yang mencari pekerjaan,
dan mempunyai kelayakan HNTeng dan diploma dalam bidang berkaitan dengan ICT serta memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Peralatan yang telah diperbarui akan diedarkan dengan bantuan pihak Kementerian Pendidikan. So for this project, kami receive the peralatan. If kami dapat the minimum specification, then we have to diagnose and formatting the system. Kalau semua complete sudah, then we have to install the update Windows. That is. Dengan adanya peralatan ICT itu nanti, para pelajar akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada pembelajaran dalam talian. Dalam pada itu, inisiatif ini juga dapat mendedahkan para pelatih kepada pengalaman bekerja dan memperolehi kemahiran yang keboleh pasaran. Orang ramai yang berhasrat menyalurkan derma peralatan ICT boleh berbuat demikian sehingga 14 Mei depan. Penerimaan peralatan adalah dari pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang kecuali pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Manakala pada bulan Ramadan, waktu penerimaan pukul 8.30 pagi hingga 1.30 petang pada hari yang sama. Pembayaran menggunakan BIBD Online Bill Payment diperkenalkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD bermula kemarin. Inisiatif baharu JPD itu digunakan bagi orang ramai yang mempunyai akaun di Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan menggunakan aplikasi mudah alih BIBD Online Apps. Pembayaran melalui BIBD Online Bill Payment adalah bagi penjelasan kompaun yang dikeluarkan oleh JPD terhadap pemilik atau pemandu kenderaan dan tempahan tawaran bilangan pendaftaran kenderaan yang berjaya. JPD juga akan melaratkan penggunaan pembayaran tersebut bagi pembayaran perkhidmatan lain yang akan dimaklumkan kemudian. Maklumat lanjut hubungi talian telefon 245-1980 atau 245-1981 atau 245-1982 sambungan 111 atau bahagian penguatkuasaan JPD di talian 242161 untuk mengetahui jumlah kompaun yang perlu dibayar atau email kepada info_ltd@len.sempangtransport.gov.bn atau nombor .pendaftaran@len.sempangtransport.gov.bn.